Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Mama, nombor matrik di 201910888606. Pada hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi teknik membaca. Teknik yang akan saya gunakan ialah teknik menerap imej. Apa itu teknik menerap imej? Teknik menerap imej ialah satu prosedur untuk memandu pelajar menjana imej mental berkaitan bahan yang dibaca sebagai cara untuk mempertingkatkan kefahaman. Teknik menerap imej ini merupakan satu kaedah membaca yang mana ia dapat merangsang otak para pelajar agar dapat menggambarkan imej atau gambaran di dalam pemikiran mereka. Menerap imej ini lebih cenderung kepada proses pelajar memberi gambaran tentang perkara yang dibaca. Hal ini kerana semasa pelajar membaca, teks bacaan akan difahami menerusi pemberian lambang-lambang yang dikira bersesuaian dan berkaitan dengan teks bacaan. Kaedah ini juga dikatakan berkait rapat dengan hubungan fungsi otak dan panca indera lain seperti telinga dan mulut yang memainkan peranan yang cukup penting semasa proses pembacaan berlaku. Hal ini kerana pelajar akan seolah-olah bercakap tentang imej yang dibina sendiri di dalam minda mereka semasa mereka membaca atau mendengar teks. Hal ini menunjukkan bahawa imej mental yang dibina telah menggabungkan fungsi panca indera tersebut bagi melahirkan gambaran imej yang mempunyai kaitan dengan teks yang dibaca atau didengar. Oleh sebab itu, interaksi antara teks dan imej mental yang dihasilkan perlu dititikberatkan bagi memastikan makna teks yang dibaca dapat difahami oleh pelajar. Terdapat 3 perkara asas dalam teknik ini iaitu model guru, latihan berpandu dan latihan kendiri. Perkara asas ini diterjemahkan ke dalam 6 langkah pelaksanaan teknik. Langkah pertama iaitu perkenalkan apa, mengapa dan bagaimana menggunakan menerap imej. Langkah kedua, pilih teks berbentuk deskriptif yang panjangnya lebih kurang 100 patah perkataan dan bacakan dengan lantang. Langkah ketiga, tunjuk cara penggunaan strategi kepada pelajar. Langkah keempat, membekalkan latihan berpandu. Langkah kelima, sokongan ketika latihan kendiri. Dan langkah yang keenam, menyediakan latihan kendiri yang terpilih. Terdapat kelebihan dan kelemahan pelaksanaan teknik menerap imej. Antara kelebihannya ialah memberi pendedahan awal kepada pelajar berkaitan teks. Yang kedua, membina kecakapan pelajar dalam menyusun lambang-lambang yang bersesuaian dengan perkataan. Dan yang ketiga, melatih pelajar menggunakan panca indera telinga, mulut dan kecakapan minda mereka untuk menganalisis maklumat. Dalam masa yang sama, pelajar menggunakan pemikiran kreatif dan kritikal bagi melahirkan imej mental yang sesuai. Manakala bagi kelemahan teknik menerap imej pula ialah imej mental yang dihasilkan dalam kalangan pelajar mungkin berbeza-beza. Yang kedua, tahap kecakapan pemahaman pelajar pada tahap yang berlainan dan guru gagal mengenal pasti masalah sebenar pelajar sekiranya imej mental yang dihasilkan oleh pelajar tidak dikongsi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong para guru untuk menggunakan teknik menerap imej ini dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya termasuklah untuk meningkatkan tahap kebolehan membaca pelajar dan membantu mempercepatkan tahap kefahaman pelajar. Pelajar-pelajar yang menghadapi masalah untuk menguasai teknik membaca akan dapat memahirkan diri mereka untuk membina gambaran awal berkaitan teks yang dibaca sebelum mereka dapat membaca teks tersebut dengan betul sekaligus memahami makna yang terkandung dalam teks berkenaan. Pelajar yang menghadapi masalah kesukaran memahami makna teks akan berusaha untuk membina imej mental pada perkataan-perkataan yang biasa didengar dan difahami oleh mereka. Imej mental tersebut akan dibina berdasarkan pengalaman sedia ada mereka dan digabungkan dengan maklumat baharu yang diberikan oleh guru mereka yang akhirnya akan menyebabkan proses menguasai teknik membaca serta pemahaman makna teks berjalan dengan lancar. Assalamualaikum murid-murid, semua sihat? Pada hari ini kita akan belajar membaca dengan menggunakan teknik menerap imej. Apa itu teknik menerap imej? Teknik menerap imej merupakan strategi membaca yang membantu kamu untuk memahami apa yang anda semua baca, di mana kamu perlu membuat gambaran mental mengenai apa yang sedang dibaca yang boleh membantu kamu mengingati apa yang dibaca bagi meningkatkan kefahaman.
Berikut merupakan contoh petikan teks yang boleh digunakan sebagai bahan bacaan. Cikgu akan bacakan teks tersebut terlebih dahulu sebelum kamu baca. Semasa cikgu membaca, kamu perlu menggambarkan di minda kamu tentang bacaan yang cikgu bacakan yang boleh membantu kamu untuk mengingat apa yang kamu baca. Okey, baiklah kelas. Cikgu akan membacakan petikan teks dengan lantang. Petikan teks adalah berbentuk deskriptif di mana panjangnya lebih kurang 100 patah perkataan. Petikan yang cikgu pilih adalah bertajuk makanan seimbang. Murid-murid perlu fokus dengar terhadap pembacaan cikgu. Semasa cikgu membaca, semua murid perlu membuat gambaran mental terhadap maklumat yang dibaca oleh cikgu yang boleh membantu kamu untuk mengingat apa yang dibaca. Setelah aktiviti selesai, kamu dikehendaki untuk menjawab latihan yang diberikan oleh cikgu berdasarkan pemahaman yang diperolehi. Piramid makanan mempunyai 4 aras. Aras pertama, piramid makanan mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat. Contoh makanan dari kumpulan ini adalah nasi, roti, bijirin, air dan sebagainya. Makanan dari kumpulan ini perlu dimakan paling banyak kerana ia membekalkan tenaga kepada tubuh. Aras 2, piramid makanan pula mengandungi makanan yang kaya dengan vitamin. Contoh makanan dalam kumpulan ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan seperti tomato, apel, kubis dan sebagainya. Makanan dari kumpulan ini perlu dimakan banyak. Aras 3 pula mengandungi makanan yang kaya dengan protein. Contoh makanan bagi kumpulan ini adalah daging, ikan, ayam, susu dan lain-lain. Makanan dari kumpulan ini perlu dimakan sederhana. Aras 4 pula mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan lemak. Contoh makanan bagi kumpulan ini adalah mentega, minyak, gula dan lain-lain. Makanan dari kumpulan ini hanya boleh dimakan sedikit sahaja. Berdasarkan gambar raja yang terdapat pada petikan teks menunjukkan pelbagai jenis makanan. Sudah pasti murid-murid mengenal jenis-jenis makanan tersebut. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan, roti, susu, ikan dan sebagainya. Sayur-sayuran pula terdiri daripada lobak, seperti yang kita tahu lobak baik untuk mata. Tomato pula baik untuk jantung dan kulit kerana tomato mempunyai vitamin B dan C. Terdapat juga buah kiwi yang berfungsi sebagai menstabilkan tekanan darah dan kesihatan jantung. Bukan itu sahaja, terdapat makanan dari sumber protein seperti ayam, telur, daging dan sebagainya yang amat penting untuk mengekalkan sistem imun tubuh dan menguatkan otot. Seterusnya, terdapat juga makanan seperti roti, jagung, pasta di mana makanan-makanan ini adalah untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan kita untuk bekerja. Jika kita tiada tenaga untuk bekerja, kita akan berasa penat dan lelah. Dan akhir sekali, gambar rajah menunjukkan manisan seperti kek, aiskrim dan cupcake. Makanan ini perlu dikurangkan pengambilannya kerana memberikan kesan buruk kepada badan, seperti kencing manis dan merosakkan gigi. Kita akan teruskan pembelajaran dengan menjalankan aktiviti. Cikgu mahu kamu semua lukiskan piramid makanan di mana kamu harus membuat gambaran mental berkenaan makanan mengikut aras. Kamu semua bebas melukiskan makanan yang digambarkan. Setelah itu, cikgu akan pilih beberapa orang pelajar untuk menghuraikan imej yang awak lukiskan. Di sini, cikgu ada sediakan petikan teks untuk diberikan kepada kamu semua. Oleh itu, cikgu mahu kamu membentuk kumpulan secara berpasangan. Kemudian, baca teks tersebut dengan senyap sambil menggambarkan imej-imej mental. Setelah kamu semua baca petikan teks, cikgu mahu kamu lukiskan pula imej-imej yang kamu gambarkan setelah membaca. Setelah itu, secara bergilir, kamu akan bercakap dengan pasangan masing-masing mengenai imej-imej yang kamu bina ketika membaca dan nyatakan sebab kamu membina imej-imej tersebut. Aktiviti yang terakhir yang akan kita jalankan adalah cikgu ada menyediakan latihan kendiri. Kamu dikehendaki menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, baiklah kelas, sampai di sini sahaja pembelajaran pada hari ini.
Cikgu harap teknik ini dapat membantu kamu mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dengan menghasilkan imej mental yang tepat. Imej mental ini dapat membantu kamu untuk memahami perkara yang ingin disampaikan.